Ulum al-hadis dan kepentingannya. Pengertian hadis. Dari segi bahasa, hadis dalam bahasa Arab bermaksud baharu, jadid. Perkataan berlawanan bagi hadis ialah lama, qadim. Hal ini berlaku kerana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat baharu, manakala kalam Allah Subhanahu wa taala pula bersifat lama. Hadis juga bermaksud percakapan atau perbualan. Dari segi istilah, perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huraian hadis dari segi istilah. Yang pertama, perkataan Nabi. Setiap percakapan atau perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada perintah, larangan, pernyataan atau selainnya. Daripada Abi Hafsi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Yang kedua, perbuatan Nabi. Setiap perilaku, tindak tanduk dan gerak-geri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi cara ibadah, aktiviti harian, hubungan kekeluargaan, etika bermasyarakat, akhlak dan sebagainya. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala qiblah. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat di atas haiwan tunggangannya ke arah manapun haiwan itu menghadap. Apabila baginda ingin menunaikan solat fardu, baginda turun dari tunggangannya dan menghadap kiblat. Yang ketiga, takrir Nabi. Sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai ke pengetahuan baginda tentang suatu perkara, namun baginda tidak menegah atau menzahirkan kebencian terhadap perkara tersebut. Bahkan baginda berdiam diri dan membiarkannya. Daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihidangkan dengan daging dab bakar. Maka diberitahu kepada baginda sesungguhnya ia daging dab bakar. Maka baginda tidak mengambilnya. Maka Khalid bertanya, adakah ia haram? Baginda bersabda, tidak. Binatang tersebut tidak terdapat di kampung kaumku. Maka aku berasa tidak suka. Khalid pun memakannya sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Yang keempat, sifat Nabi. Dari sudut jasmani, seperti bentuk tubuh badan, atau rohani, seperti amanah dan jujur. Daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Istilah lain yang sama erti dengan al-hadis. Yang pertama, al-sunnah. Yang kedua, al-khabar. Yang ketiga, al-asar. Dan yang keempat, al-riwayah. Hadis sebagai sumber kedua dalam Islam. Pengertian ulum hadis. Dari segi bahasa, ulum ialah kata jamak bagi ilmu. Ilmu ialah pengetahuan mengenai sesuatu. Dari segi istilah, gagasan ilmu yang mengandungi usul dan kaedah-kaedah untuk mengetahui perihal sanadnya, rantaian periwayatan sesuatu hadis dan matannya, teks hadis, sama ada diterima ataupun ditolak. Ulum al-hadis juga adalah ilmu untuk mengetahui perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan perkara yang berkaitan dengan baginda. Ia membincangkan hal berhubung riwayah dan dirayah hadis berdasarkan prinsip dan kaedah tertentu. Kedudukan hadis.
Sumber kedua selepas Al-Quran sebagai asas pengambilan hukum syarak. Kedudukan hadis dalam Islam dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Al-Quran. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan kesudahannya yang paling baik. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ijma'. Umat Islam sepanjang zaman merujuk kepada hadis atas sifatnya sebagai sumber hukum syarak bersama Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhu telah bersepakat melaksanakan hukum dan mematuhi perintah serta larangan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun telah wafat. Generasi tabi' dan tabi'in tidak mengingkari hal sedemikian. Kepentingan hadis dalam kehidupan. Pelengkap kepada wahyu Al-Quran, keimanan, urusan kehidupan dan ibadah. Membongkar segala rahsia dalam hadis, bertindak sebagai pengukuh, pentafsir dan keterangan sumber hukum. Perbezaan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi dan Al-Quran. Hadis Qudsi. Wahyu daripada Allah diturunkan kepada Nabi melalui ilham ataupun mimpi. Kemudian, perkataan baginda sendiri diturunkan kepada umat Islam. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan daripada Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman, yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikannya haram bagi kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Perbezaan dan persamaan antara Al-Quran, hadis Nabawi dan hadis Qudsi daripada aspek makna lafaz, nisbah, riwayat, status, mukjizat dan adab boleh dirujuk pada jadual ini. Kepentingan mempelajari ulum al-hadis dalam kehidupan. Pertama, dapat mengetahui cara menilai hukum dan status hadis. Kedua, dapat menolak dakwaan palsu terhadap hadis. Ketiga, ibadat dan amalan seorang Muslim akan diterima. Keempat, mampu membezakan antara hadis sahih, hasan dan saghir. Dan yang kelima, memahami cara ulama menilai hadis. Hujah untuk menolak dakwaan golongan orientalis dan anti hadis terhadap hadis. Golongan anti hadis adalah mereka yang menolak hadis dan menyeru umat Islam untuk beramal dengan Al-Quran sahaja, terdiri daripada orang Islam dan orang bukan Islam. Orientalis pula merupakan golongan sarjan barat yang terdiri daripada orang Yahudi dan Kristian. Mereka mengkaji dan membuat penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran. Dakwaan negatif yang dilontarkan adalah hadis Rasulullah adalah rekaan umat Islam yang terkemudian dan tiada hubung kait dengan Rasulullah. Hujah ulama, penemuan bukti bahawa sebahagian besar hadis telah dicatat semasa Rasulullah masih hidup melalui penuaian sahifah beberapa sahabat dan tabi'in yang tercatat dalam hadis. Dakwaan negatif seterusnya adalah Rasulullah manusia yang juga melakukan kesalahan sama ada sebelum atau sesudah dilantik menjadi Nabi. Hujah ulama pula, sememangnya diakui bahawa Rasulullah ialah seorang manusia biasa, tetapi baginda maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Surah Al-Kahfi ayat 118. Dakwaan.
Hadis Rasulullah adalah ajaran palsu yang muncul antara 200 hingga 250 tahun kemudiannya. Hujah yang diberikan adalah ajaran yang dibawa dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Catatannya bukanlah berlaku 200 hingga 250 tahun selepas kewafatan Nabi. Contoh, kiriman surat kepada Raja Habsyah yang ditulis semasa hayat baginda. Contoh dakwaan yang terakhir, konsep sunnah yang tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah tetapi timbul pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Hujah yang diberikan, konsep sunnah wujud sejak zaman Rasulullah sebagaimana hadis yang bermaksud, hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk. Selain itu, penulisan hadis secara individu pada zaman Rasulullah diteruskan pada zaman sahabat. Sekian, itu sahaja. Syukran.